Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin war rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam bahagia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Yang kesembilan, kalau boleh sebaik anak masuk peringkat kanak-kanak kita pisah tempat tidur. Ini pun saya rasa satu amalan yang perlu kita lakukan dalam usaha tarbiyah. Nak mendidik anak kita. Mungkin masa usia ada 3 tahun, 4 tahun tidur bersama kita. Tapi sampai ke peringkat masuk kanak-kanak, cuba kita asing mereka tempat tidur. Kalau ada bilik lain, biasa mereka tidur bilik lain. Kita tidur bilik lain. Sebab di peringkat usia makin membesar ini, sampai kanak-kanak ini, takut dan bimbang pada ketika itu aurat seorang maulud diambil kira. Maka sebab itulah kita biasakan latih anak-anak kita tidur berasingan bilik. Dalam sebuah hadis ada Nabi menyebut dengan sabdanya wa farriquhum fil madaji'. Maknanya pisahkan mereka tempat tidur. Tapi malang terkadang tuan-tuan, ada setengah-setengah pasangan, ada setengah-setengah keluarga sampai anaknya berusia 15 tahun, sampai usianya 20 tahun, masih tidur sebilik dengan mak bapak dia. Itu amat tidak digalakkan. Maka sebab itulah kenapa dalam proses tarbiyah ini, kita nak biasakan tidur pasangan bilik. Lebih-lebih lagi, kalau dia ada kakak yang perempuan sama lelaki, ataupun anak lelaki yang ada kakak, maka tak digalakkan tidur satu bilik di antara lelaki dan perempuan. Kalau boleh, lelaki bilik lain, perempuan bilik lain. Kalau rumah kita ada bilik yang banyak. Tapi kena rumah macam sarang burung, bilik pun tak ada, lungguk lah. Tapi kita kena nasihatkan mereka. Sebab tu terkadang, tuan, kalau lihat seperti lalu, lihat secara sepintas lalu, mungkin kita tak ada apa-apa. Ini abang, ini adik, ini kakak. Betul. Terkadang tanpa kita sedari, inilah di antara punca-punca berlakunya sumbang mahram. Di antara punca-punca berlaku sumbang mahram, bila rumah bilik tak ada. Atau mungkin kadang-kadang bapa tidur dalam bilik, anak-anak lepak tidur luar bilik. Sebab bilik satu saja. Bayangkan tuan-tuan, kadang-kadang bila bapa bangun tengok anaknya tidur terselak baju. Kadang si abang nampak si adiknya tidur terselak baju. Bagi manusia biasa, manusia biasa. Akan timbullah gairah, timbul nafsu. Akhirnya berlakulah apa yang kita namakan sumbang mahram dalam keluarga kita. Ini yang ditakuti. Sebab itu kenapa Islam mengajarkan supaya biasakan anak-anak kita di peringkat kanak-kanak, kalau boleh asingkan bilik. Itu di antara tujuannya. Begitu juga kita biasakan anak-anak kita minta izin. Bila dia nak masuk ke bilik kita, sebab kita dah biasa tidur bilik lain, dia dah punya bilik sendiri. Kalau dia nak masuk bilik kita, maka kita biasakan dia minta izin. Paling-paling tidak, walaupun ini bilik mak dia, ini bilik ayah dia, bagi tahu dia, didik dia, asuh dia, nak masuk bilik mak, nak masuk bilik bapa, minta izin dengan cara ketuk pintu. Kalau diizinkan, masuk, orang masuk. Sebab kadang-kadang kita di rumah ni tuan-tuan, walaupun anak umurnya 10 tahun, umurnya 8 tahun, kalau dia terus buka pintu masuk, kadang mak mungkin tengah berkemban, mak sedang salin baju, mak sedang tukar baju. Maka sebab itulah, anak di peringkat kanak-kanak, peringkat dah balik, dah matang, tak seharusnya mereka melihat aurat mak bapak mereka lagi dah. Ini pun perlu diberi perhatian. Dan yang ke-11, kalau boleh, kita galakkan anak-anak kita, walaupun di peringkat kanak-kanak, makan bersama. Kita galakkan makan bersama. Duduk semeja, duduk sehidang, makan bersama. Walaupun setengah-setengah pendapat mengatakan digalakkan makan sehidang. Wah, ataupun letak satu talam, bubuh nasi, bubuh lauk, makan sekali. Tetapi hari ini mungkin suka kita lakukan kerana kita ada meja makan. Apa salah kita hidang atas meja, panggillah bapa, ibu, anak-anak, makan sekali.
yang tua, yang kecil, yang semua, biasakan makan sekali. Ini untuk merapatkan hubungan kekeluargaan. Dan di sinilah setengah ulama mengatakan bahawa kenapa tidak kita galakkan anak-anak kita masa di peringkat dia kanak-kanak lagi, membiasakan mereka dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan biasa mereka mencintai Rasul, tapi biasa mereka mengamalkan sunnah Rasul. Bukan sekarang kita biasakan anak lelaki pakai jubah, kita biasakan anak lelaki pakai serban. Bahkan banyak sunnah-sunnah lain yang penting. Contohnya, kita katakanlah Nabi ni tuan-tuan, Nabi ni bila dia makan, di sunnah Nabi, dia dah makan sampai habis dan dia jilat jari. Subhanallah. Ini sunnah Nabi. Tapi kita tidaklah suruh anak kita jilat jari. Apa salahnya kita latih anak kita bila makan sampai habis. Subhanallah. Sebab Nabi ni mengajar kita, tuan-tuan. Setakat segi makan saja. Sebuah hadis disebut. Qala Rasul, "Idza saqatat min luqmati ahadikum falyakhuzha falyamsahha min al-adha falyakulha." Sadaqa Rasulullah. Tuan-tuan, tak terfikirlah kepala kita. Ini hadis sahih yang bermaksud apabila jatuh sesuatu daripada suapan kamu. Arti bila mana kita nak makan nasi, kita nak suap, tiba-tiba jatuh. Nasi ke jatuh, lauk ke jatuh. Apa Nabi kata? Falyakhuzha. Ambil yang jatuh itu. Falyamsahha minal adha. Kalau dia kena kotoran, buang kotor. Basuh. Falyakulha. Makan, kata Nabi. Atau kalau anak kita makan buah, baru gigit sikit, buah apple, buah jatuh. Ambil. Tapi orang Melayu pantang tok nenek lah, kalau dah jatuh dah ambil balik, tak ada dah. Dia sepak masuk longkang je. Ini kita menolak sunnah Nabi. Nabi kata, "Idza saqatat min luqmati ahadikum." Bila jatuh sesuatu suapan kamu. Bahasa kita nak makan, nak suap jatuh. Nabi kata, "Falyakhudha", ambil. "Falyamsahha minal adha." Kalau kena kotoran, buang, basuh. Buah apple sebiji, baru gigit sekali, tiba-tiba jatuh. Kenapa nak buang? Itu rezeki. Kenapa tidak kita basuh? Oh, dia kata tak boleh, pantang. Ini satu perkara yang saya kata, perlu kita didik anak-anak kita. Perlu kita latih anak-anak kita. Nabi kata, "Falyakhuzha", ambil. "Falyamsahha minal adha", basuh kalau dia kena kotor. "Falyakulha", makan. Cuba tengok. Maka betul Nabi bila makan, dia makan bagi habis. Yang jatuh pun dia ambil. Maknanya, kita kosongkan pinggan kita. Jangan tinggal sisa makan. Ajak anak-anak kita. Malangnya hari ini bila mak bapak makan, tinggal pinggan sisa makan, ya Allah, berselegak. Dalam pinggan nasi lebih, lauk lebih. Maka anak-anak begitu juga. Anak-anak pun akan makan begitu juga. Itu ada unsur-unsur pembaziran. Kita mengajak anak kita membazir. Kenapa tidak ajak anak-anak kita supaya jangan bazir? Dengan cara makan bagi habis. Dan bila makan bagi habis, macam mana nak buat? Jangan bubuh makanan dalam pinggan banyak-banyak. Biasa anak-anak kita bubuh sikit. Bubuh sikit. Lepas tu kalau habis, tak cukup, tambah. Tapi malangnya hari ini, tuan-tuan, ramai saya tengoklah keluarga kita bila makan. Bapaknya, maknya, anak-anaknya berselepat dalam pinggan. Makanan lebih, nasi lebih, lauk lebih, sisa makan lebih. Kenapa tidak ajar mereka makan bagi habis? Dan yang kedua, latih mereka bila makan, ambil yang di hadapan. Jangan terus hulur tangan ambil yang jauh. Ambil yang hadapan. Lepas tu barulah belah kanan. Jauh-jauh. Itu nak biasa mereka dengan adab sopan ketika makan. Subhanallah. Masyaallah. Tuan-tuan, banyak lagi perkara-perkara tarbiyah yang sepatutnya kita latih. Kita didik anak-anak kita untuk berakhlak, bersopan dengan budi pekerti yang mulia. Supaya jadi insan yang sempurna. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi. وسلم وبارك على سيدنا محمد، سيدنا محمد.
dan kurniakan kesejahteraan dan berkatilah atas Muhammad penghulu kami, penghulu kami. Wahai Allah, rahmati dan kurniakan kesejahteraan dan berkatilah atas Muhammad penghulu kami, penghulu kami. Dan ke atas ahli keluarganya sebanyak mana kemuliaan Allah, dan sebagaimana sepadan dengan kemuliaannya. Dan ke atas ahli keluarganya sebanyak mana kemuliaan Allah, dan sebagaimana sepadan dengan kemuliaannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dalam segmen yang kedua ini, kita akan bicarakan pula soal bimbingan keagamaan. Seperti mana saya ulang sebut sebelum ini, di peringkat kanak-kanak, kita memulakan tarbiyah, kita memulakan didikan dalam suatu agama atau yang berkaitan dengan keagamaan. Yang pertama sekali, mendidik anak mereka, iaitu memberi mereka ilmu-ilmu keagamaan. Seperti ilmu tauhid, fardu ain, baca Quran, baca muqaddam. Kalau seorang bapa mampu berbuat demikian, maka bapa yang lebih aula untuk mendidik anak-anak mereka dengan didikan keagamaan atau ilmu-ilmu keagamaan. Tetapi hari ini mungkin tidak ramai bapa yang mampu. Kalau bapa sibuk dengan urusan luar, bapa berpekerjaan, bapa ada urusan, tidak ada masa untuk anak-anak mereka, maka tidak salah anak-anak di dekat kanak-kanak ini kita hantar mereka ke sekolah agama. Ini mungkin banyak dilakukan oleh bapa-bapa masa kini. Karena Masya Allah hari ini tuan-tuan, sekolah rendah agama, berbagai-bagai agama diadakan, sama ada secara pihak kerajaan maupun pihak swasta. Maka bapa memberi peluang untuk menghantar anak-anak mereka belajar di sekolah-sekolah agama untuk mereka menimba ilmu-ilmu agama. Dan yang kedua ialah tanam dalam jiwa mereka sifat cintakan Rasul. Sering ceritakan kepada mereka kelebihan-kelebihan, keistimewaan yang ada pada diri Rasul utusan Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita kepada mereka, Nabi kita ni hebat, orangnya hebat, orangnya tegas, orangnya gini-gini. Cerita. Sebab supaya lahirlah perasaan cinta Rasul. Sebab itulah sebuah hadis Nabi pernah bersabda, qala Rasul, adibu auladakum thalatha. Takdibkanlah anak kita dengan 3 perkara. Ajar mereka dengan 3 perkara. Yang pertama, iaitu disebut dalam sebuah hadis, hubbillah. Cintakan Allah. Yang kedua, wa hubbi rasulih. Cintakan Rasulnya. Yang ketiga, wa qiraatul Quran. Ajar anak kita baca Quran. Kalau bapa mampu mengajar, ada masa untuk mengajar, bapa mengajar sendiri. Kalau bapa tak tahu nak mengajar, bapa tak ada masa nak mengajar, boleh hantar anak kita masuk kelas muqaddam dan berbagai-bagai lagi. Yang keempat, membiasakan mereka dengan ibadat solat. Walaupun di peringkat kanak-kanak, biasakan mereka dengan ibadat solat. Lebih-lebih lagi, solat berjemaah dengan keluarga. Saya dalam konteks ini, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Walaupun ayat Quran ataupun hadis, dalam sebuah hadis menyebut, segi hukum ada yang mengatakan bahawa seorang anak diwajibkan mengerja salat ketika umurnya meningkat baligh. Kita tahu, meningkat baligh ialah umurnya mungkin 12 tahun, mungkin 13 tahun. Maka dia wajib. Tetapi, dalam hadis Nabi ada menyebut, qala Rasul, muru awladakum bis-salah wa hum abna 7 sinin. Suruh anak kamu mendirikan sembahyang masa usia 7 tahun. 7 tahun belum baligh. Mereka belum diwajibkan. Tapi kenapa suruh? Sebab nak membiasakan mereka dengan ibadat salat. Percayalah tuan-tuan. Kalau maknya sembahyang, isterinya sembahyang, mak sembahyang, bapa sembahyang, berjemaah di rumah, anak-anak terus sembahyang,
Saya yakin anak-anak mereka akan semayang, akan terus semayang walaupun ketika sebelum mereka balik. Tetapi kalau dah bapa tak semayang, mak tak semayang, macam manakah agak-agaknya anak nak semayang? Bayangkanlah tuan-tuan. Kalau generasi pertama seorang bapa tak semayang, mak tak semayang, agak-agak bolehkah bapa berkata pada anak dia, nak semayang, kamu umur 7 tahun semayang. Sebab Nabi kata, kamu kena semayang ketika umur 7 tahun. Bolehkah agak-agak lah, agak-agaknya? Tentu anak akan berkata, bapa belah lalu. Lu tak semayang, lu suruh gua semayang. Apa lalu ni? Maka sebab itulah, soal membiasakan semayang ini bukan soal suruh. Kalau bapa boleh jadi imam semayang, anak boleh jadi makmum semayang, walaupun usia 7 tahun, bapa semayang, mak semayang. Masa anak 7 tahun dia semayang, saya yakin anak ini akan menjadi anak yang semayang. Tetapi apa yang saya sebut tadi, kalau dah bapa yang tak semayang, mak tak semayang, akan lahirlah anak-anak yang tidak semayang. Bila anak-anak tak semayang, besok anak-anak berkahwin dengan orang tak semayang, akan lahirlah cucu-cucu yang tak semayang. Bila cucu berkahwin dengan orang tak semayang, akan lahirlah cicit-cicit yang tak semayang. Maka begitulah generasi demi generasi yang tak semayang. Maka sebab itulah tuan-tuan, kenapa Islam dalam soal tarbiyah nak membiasa anak kita dengan semayang. Hari ini kita bercakap soal menjana modal insan. Menjana modal insan. Siapa sebenarnya modal insan? Kita bercakap modal insan, sedap senang sebut modal insan. Siapa modal insan? Yang kita tahu, modal itu ialah duit yang akan terjadi sebagai modal untuk kita berniaga dengan harapan nak mendapat untung. Itu modal. Tetapi hari ini kita bercakap modal insan. Siapa modal insan? Bagi saya, ikut pahaman saya yang cetek ini, saya rasa yang dimaksud dengan modal insan itu ialah bapa. Bapa kena jadi modal untuk melahirkan anak-anak yang baik. Itu untungnya. Contohnya, kalau bapa nak anak semayang, bapa kena semayang dulu. Itu modal insan. Bila bapa semayang, dia suruh anak dia semayang, maka jadilah anak-anak semayang. Untunglah. Kalau bapa tak nak anak dia serokok, bapa kena berhenti rokok dulu. Dan hari ini bila cakap soal rokok, bapa kata, nak, jangan isap rokok. Bapa isap rokok. Anak kata, belah lalu bapa. Lu isap rokok, lu tak kasih gua isap rokok. Apa lu? Maka sebab itulah modal insan ini bapa. Bapa dulu. Bila bapa berjaya menjana anak-anak menjadi insan yang cemerlang, insan yang semayang, maka isu akan lahirlah anak-anak yang semayang. Bila anak yang semayang, dia berkahwin dengan orang yang semayang, maka lahirlah cucu-cucu semayang. Seterusnya akan lahirlah generasi yang semayang. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Dalam konteks ini, kadang-kadang saya terfikir juga. Bapa susah nak menyuruh anak mereka semayang di usia 7 tahun. Memang tak ramai. Tak ramai ibu bapa yang menyuruh anak mereka semayang di usia 7 tahun atau 8 tahun. Tapi saya merasakan ramai. Ramai di kalangan ibu bapa yang boleh menyuruh, boleh paksa anak mereka berpuasa ketika umur mereka 7 tahun. Subhanallah. Bahkan terkadang ibu-ibu bangga. Bapak-bapak bangga. Oh, anak saya 7 tahun puasa. Dia bangga. Kadang-kadang hati saya kata, belah lalu. Apalah dulu bangga anak puasa 7 tahun. Kenapa suruh dia puasa 7 tahun, tapi tak pernah suruh sembahyang masuk usia 7 tahun? Saya bukan melarang kita paksa anak-anak puasa, takut satu saja. Yang Nabi suruh, ialah suruh anak kamu sembahyang di usia 7 tahun. Tapi Nabi tak suruh, Nabi tak kata, suruh anak kamu puasa di usia 7 tahun. Semimbang satu saja. Kalau kita hanya paksa anak, suruh anak puasa di usia 7 tahun, cuba tuan-tuan renung sejenak, fikir sejenak. Tuan-tuan yakin tak yang anak tuan-tuan berusia 7 tahun itu puasa? Bolehkah seorang manusia di peringkat umur 7 tahun nak puasa? Boleh tak? Mampu tak? Oh, dia kata, boleh Ustaz. Tuan anak saya puasa. Itu yang kita nampak, yang tak nampak, kita tak tahu. Takut satu saja. Takut bila mana kita paksa dia, kita suruh dia puasa, kita bagi dia upah, takut di depan kita dia puasa. Depan kita dia melepih, dia buat letih. Puasa mat? Puasa mak.
Takut-takut di belakang kita, dia masuk bilik air, sekali masuk 6 galen air dia telan. Siapa tahu? Sebab mak suruh puasa. Aku tak larang puasa, mak suruh juga. Kalau ini berlaku, seolah-olah di bulan Ramadan yang mulia ini, kita latih anak kita, kita ajar anak kita menipu kita. Di bulan Ramadan, bulan mulia, bulan berkat. Kalau ini yang ilmu yang anak terdapat di bulan puasa, iaitu ilmu menipu orang, tak mustahil selepas bulan puasa dia akan menipu mak bapak dia. Kalau mak bapak dia berani menipu, tak mustahil dia akan menipu orang lain. Maka sebab itulah saya katakan bahawa dalam Islam yang Nabi suruh ialah muru auladakum bisalah wa hum abna' sab'a sinin. Suruh anak kamu semayang ketika usia 7 tahun. Subhanallah. Lepas itu, wadribuhum wahum abna' asyara sinin. Sampai 10 tahun tak semayang, pukul, kata Nabi. Oh, pukul. Biar dia menangis. Pukul. Lepas tu ulama penjaga kata, hari ini dalam mendidik anak-anak kita, biar mereka menangis kerana kita. Walaupun terpaksa kita pukul, biar dia menangis. Jangan satu masa nanti, bila anak dah besar, kita akan menangis kerana anak kita. Sebab itu tuan-tuan, saya kata, kalau hari ini kita boleh suruh anak kita semayang, dan di waktu yang sama, selepas dia semayang, kita suruh puasa. Tak jadi masalah. Okey, go ahead. Tapi yang jadi masalahnya, semayang tak suruh, tiba-tiba puasa yang suruh. Ini yang dipersoalkan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, walau bagaimanapun, ini merupakan unsur tarbiyah. Yang mungkin saya rasa banyak lagi aspek-aspek lain yang perlu kita ambil kira dalam mendidik atau mentarbiyah anak kita untuk menjadi seorang manusia yang berguna kepada keluarganya, kepada agamanya, kepada bangsanya, maupun kepada negaranya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi. Wahai Allah, rahmati dan kurniakan kesejahteraan dan berkatilah atas Muhammad, penghulu kami, penghulu kami. Wahai Allah, rahmati dan kurniakan kesejahteraan dan berkatilah atas Muhammad, penghulu kami, penghulu kami. Dan ke atas ahli keluarganya, sebanyak mana kemuliaan Allah, dan sebagaimana sepadan dengan kemuliaannya. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Setelah kita bicarakan soal aspek-aspek pendidikan, aspek tarbiyah, maka dalam segmen yang terakhir ini, kita bicarakan soal bimbingan kecerdasan fizikal. Kerana dalam membentuk seorang anak, membentuk seorang manusia, fizikal juga perlu diambil kira. Pembentukan fizikal. Maka sebab itulah Islam amat menitik berat soal pemakanan. Sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu, kita kena pastikan makanan yang kita beri kepada anak-anak kita adalah makanan-makanan yang halal, yang baik-baik, yang berkhasiat. Kerana ia ada kaitan dengan soal ibadat, soal amal saleh. Kalau para nabi sendiri, para nabi dan rasul, Allah sebut dengan firman-Nya, a'udzu billahi rajim, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai para rasul,
Kulu minat thayyibat. Makan benda yang baik-baik, yang berkhasiat. Wa'malu salihah, dan beramal dengan amalan yang soleh. Ulama tafsir kata, dia memang ada hubung kait dengan soal pemakanan dan soal amal soleh. Artinya mungkin, kalau sekiranya kita makan makanan yang tidak halal, makanan yang tidak berkhasiat, dia boleh menjejaskan soal amalan soleh. Seperti mana saya katakan sebelum ini, kalau kita nyalakan lampu dengan minyak yang bercampur dengan air, maka lampu menyala tidak begitu terang. Maka sebab itulah, yang pertama dalam konsep bimbingan fizikal ini dan kesihatan, kita kena pastikan anak-anak kita di peringkat awalnya makan makanan yang halal, makanan yang baik-baik dan berkhasiat. Sehingga di Al-Quran, contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Surah Al-Baqarah ayat 168, Allah sebut dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai manusia, Allah tujukan kepada seluruh manusia. Tak kira dia tu Islam ke tak Islam, kalau boleh kecil ke besar ke, dah balik ke belum balik ke, kulu mimma fil ardi, makan apa yang terdapat di dunia ini halalan thayyibah. Bukan yang halal saja, tapi yang baik, yang berkhasiat. Sebab ada yang halal tapi tak berkhasiat. Ikan kering taman kiat contohnya, halal. Tapi apa ada khasiatnya? Maka sebab itu kita nak halal dan thayyibah. Nak yang halal lagi berkhasiat. Maka sebab itu bapa-bapa, ibu perlu mengambil berat soal ini tentang pemakanan anak-anak mereka. Supaya terbentuklah fizikal mereka dengan makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang berkhasiat. Dan yang kedua ialah membiasakan anak-anak kita dengan riadah. Riadah badaniyah. Walaupun setengah ulama-ulama mengatakan bahawa sembahyang juga. Di usia 7 tahun, bila mereka biasa dia sembahyang, maka sembahyang juga merupakan body exercise. Gerak-gerak dan sembahyang ini, rokok, sujud, bangun, berdiri, duduk, ia merupakan exercise. Paling-paling tidak, kalau dia biasa anak kita dengan sembahyang 5 waktu sehari semalam, berarti kita sudah biasa anak kita dengan body exercise. Tetapi tidak memadai dengan sembahyang saya, tambah lagi dengan exercise lain. Bersenam, bersokan, sport. Itu saya kata, kenapa bapa-bapa digalak bermain dengan anak-anak mereka? Main pingpong dengan anak, lawan, challenge, bapa lawan anak. Main badminton, bapa lawan anak. Kadang-kadang bapa kalah, anak menang. Tak kira lah, soal lain. Penting, riadah. Sebab, untuk melahirkan anak-anak yang cergas. Cergas fizikal, cergas mental. Sebab, kata patah, kata hukama, kata pujangga, al-aqlus salim fi jismis salim. Ingat, akal yang cergas berada pada badan yang sihat. Tapi kalau dah badan tak sihat, kurus kering, cicak kobing badan, ya Allah, boleh bilang tulang angka. Bapak buat de aja, macam mana nak sihat? Lemah, mata kuyuh aja. Maka sebab itulah, dari segi bimbingan fizikal kesihatan ini, si bapa perlu mengambil berat soal kesihatan fizikal tubuh badan anak-anak mereka. Maka sebab itulah dalam soal ini, kita galakkan anak-anak mereka supaya bersokan, bersport, sama di rumah maupun di sekolah. Dengan harapan, bila mana mereka berbiasa dengan sport, dengan sokan, exercise. Apa salah kalau bapa bawa anak-anak pergi jogging sesekali, seminggu sekali contohnya? Lebih merapat hubungan kekeluargaan. InsyaAllah, dengan badan yang sihat, terbinalah akal yang sihat, akal yang cergas, akal yang matang, insyaAllah. Mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini, insyaAllah, mudah-mudahan kita dapat jadikan panduan dalam konteks untuk mendidik, mentarbiah anak kita untuk menjadi insan yang sempurna atau manusia yang sempurna. Sekian, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina
يليق